persatuan boleh. Tapi kalau yang unit pokok ni, pandangan saya elok pengakap lah. Sebab kita pernikahan pengakap, pengakap pendidikan khas. Tapi kalau kita nak masukkan dalam kelab catur Persatuan Bahasa Melayu, tu boleh kita beragikan benda tu. Okay, boleh Cikgu Nora? Okay, kalau tak ada apa-apa, saya mohon ampun dan maaf. Mungkin ada kata-kata saya yang terlebih ke, terlanjur ke. Jadi sebenarnya saya serahkan kepada Puan Aiza. Okey. Terima kasih kepada ceramah kita yang hebat ni, Cik Lokman. Anda lebar tadi. Jadi apa yang kita boleh simpulkan di sini ialah kita kena terlibat dulu, kan? Baru persoalan-persoalan yang tadi yang kita bayangkan tu, InsyaAllah kita akan boleh laksanakan dia. Macam sekarang ni semua masih lagi dalam fasa pre, kan, pra pelaksanaan itu. Mungkin dari macam Bidan dan SK Mahmud, mungkin dia dah ada laksana sikit. Jadi kita dapat bayangkan ada dan cara untuk melaksanakannya. Jadi insyaAllah nanti kita akan PLC-nya akan berjalan September, kan? Jadi masa tu Oktober, jadi masa tu InsyaAllah lah segala apa yang ni kita akan jelaskan lebih lanjut, kita akan develop cikgu PPKI. Bila kita develop cikgu, hasilnya ialah akhirnya kepada kemenjadian murid. Itulah yang hasil akhir yang kita nak. Jadi kita teruskan lagi dengan kelab kerja kita yang 9 hingga 11. Jadi kita persilakan GPK SK Muhammad Jabar, Puan Malina binti Ismail untuk meneruskan taklimat. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Nurhaiza selaku pengurusi dan juga Ketua Unit Pendidikan Khas PPD Raub, Tuan Haji dan Tuan Haji kat sini, pengetua, guru besar yang hormati pengetua dan guru besar, rakan-rakan guru dan juga cikgu Aris Belanda yang ada 3 orang. Saya akan teruskan dengan proses kerja 9, iaitu pentaksiran MDK di PPI, Program Pendidikan Inklusif. Okey, analisis pencapaian MDK di PPI. Okey, macam mana kita nak melaksanakan pentaksiran ini? Saya bacakan. Pentaksiran merupakan satu proses yang dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid. Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal atau tidak formal supaya guru dapat menentukan tahap pencapaian sebenar murid. Jadi maksudnya semasa proses kita menjalankan PPI ni, kita nak taksir tu bukanlah maksudnya secara formal aja, secara bertulis ke apa ke, secara tak formal, maksudnya secara pemerhatian kita lah semasa kita semasa proses PDBC dijalankan, ya. Dan MDK yang mengikuti PPI secara inklusif atau inklusif penuh juga perlu mengikuti pentaksiran sama seperti murid arus perdana. Terdapat 2 komponen pentaksiran, iaitu pentaksiran bilik darjah, PBD, dan pentaksiran pusat. Pentaksiran bilik darjah iaitu PBD, pentaksiran yang dilakukan secara terus semasa di dalam bilik darjah dan boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti pemerhatian, seperti kata tadi, lisan dan hasil kerja murid. Pentaksiran ini boleh dimanfaatkan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid. Okey. Prinsip, dia ada prinsip juga. Prinsip pentaksiran adalah seperti yang berikut.
dijalankan merangkumi aspek kognitif, efektif dan psikomotor yang terdapat dalam Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran (DSKP). Dilaksanakan selari dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dilaksanakan secara berterusan sepanjang tempoh persekolahan. Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih sesuai dengan perkembangan murid dan berasaskan kaedah saintifik. Iaitu kaedah-kaedahnya adalah seperti berikut: berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. Jangan kita banding-banding pula murid kita ni antara satu sama lain. Jadi kaedah yang seterusnya, kaedah pentaksiran merupakan pemerhatian. Ini secara pemerhatian, secara berterusan dan penilaian hasil kerja murid. Ujian atau peperiksaan formal tidak harus dilaksanakan. Okey, yang maksudnya kalau macam kita dalam kalau kita secara inklusif pendidikan jasmani, kita banyaknya kita buat melalui pemerhatian pentaksiran kita. Dan kalau macam dia subjek, macam dia matematik ke, BM ke, dia lebih pada pentaksiran bidik darjah lah, PBD ya. Okey, data yang dikumpulkan perlu dianalisis supaya pelaporan yang dibuat sah dan sahih, dan dokumentasi pentaksiran perlu dilaksanakan secara sistematik. Rekod pentaksiran contohnya dah ada bagi senada semak, skala kadar, rekod anekdot, rekod berterusan, persampelan masa dan persampelan peristiwa. Dijalankan dengan penuh beretika dan mengambil kira hak asasi murid. Guru perlu merancang, membina item, mentadbir, memeriksa, merekod dan melaporkan tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran yang diajarkan berdasarkan DSKP. Jangan buat ikut suka kita ya. Kita kena refer kepada DSKP kita lah ya. DSKP Arus Perdana ya. Ingat DSKP Arus Perdana. Okey. Di sini faham ke tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ada soalan boleh kemukakan. Dia macam pentaksiran biasalah ya. Kalau sekarang ni kita PBT, kalau sekarang ni kita panggil, dia tak formal kan, dia dan tak berpusat. Setakat ni semua faham? Okay, kita pergi yang seterusnya, proses kerja 10. Okay, faktor kejayaan PPI. Okay, bahan sokongan kerjasama luar jaringan, coaching and mentoring, PLCC. Okay. Bahagian saya ni tak banyak dah, saya macam merumus bahagian saya ni lah ya. Kerjasama antara semua warga sekolah mampu menjayakan PPI dengan lebih berkesan. Pentadbir sekolah perlu memastikan guru pendidikan khas dan guru arus perdana sentiasa bekerjasama untuk berbincang, berkongsi kemahiran dan maklumat. Penlibatan aktif ibu bapa juga merupakan kerjasama yang penting bagi memperkukuhkan pelaksanaan PPI. Itulah kita perlu itulah pentingnya kerjasama antara guru-guru pendidikan, guru-guru arus perdana dengan pentadbir ya, berbincang, itu juga dengan ibu bapa. PPI dapat dilaksanakan dengan berkesan sekiranya faktor penting merangkumi sokongan pengurusan PPI dan kepakaran guru, dan jalinan kerjasama diberikan fokus sewajarnya. Jaringan kerjasama memainkan peranan yang penting dalam menentukan kejayaan PPI. Jaringan dapat membuka ruang antara masyarakat, sekolah dan keluarga untuk bekerjasama dalam aktiviti dan program tertentu.
Jaringan kerjasama boleh dilakukan dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Bentuk bantuan yang boleh diberi meliputi aspek kewangan, peralatan, latihan, khidmat nasihat dan kebakaran rujuk kod amalan pendidikan dan murid berkeperluan khas. Inilah yang pentingnya kalau kita bekerjasama dengan jaringan kita seperti PIBG, NGO, ya, ataupun dengan siapa ya? Dengan apa? Bomba ke, polis ke, ibu bapa, dengan melanjutkan aktiviti gotong royong dan sebagainya. Pihak sekolah melalui JPN atau PPD boleh mendapatkan perkhidmatan sokongan kepakaran intervensi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pasukan pelbagai disiplin atau multidisciplinary team, ya, NDT. NDT merupakan pasukan pakar daripada berbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Kerjasama melalui NDT membolehkan lebih ramai NDK mendapat khidmat sokongan. Perkhidmatan kumpulan berbagai disiplin terdiri daripada audiologi, terapi bertuturan bahasa, terapi cara kerja psikologi, fisioterapi dan peribadatik. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tak yang apa 3K tu? 3PK, 3PK. Dalam pula. saya telefon lagi setengah jam. Yang kalau di Kuantan ni kita cuma ada di Pahang kita ada kat Kuantan je lah, kat Raut kita tak ada ya khidmat bantu tu. Di mana tapi kita boleh mohon lah dari dia orang untuk datang ke sini untuk bagi khidmat bantu daripada segi kalau ada masalah tuturan ke, pendengaran ke, dia akan ajar kita lah cara-cara terapi tu. Nanti mungkin kita akan jalankan peringkat daerah ya, Puan Aizan. Kita akan jumpa kan nanti. Ya, Tuan Haji pun juga akan pergi nanti ya untuk pasal 3PK ni ya. Okey. Ada soalan tak mengenai proses kerja 10 ni? Dia sebagai macam lebih penutup dalam ni rumusan ya. Okey, dan akhir sekali proses kerja 11. Ni dia senarai semak proses kerja PPI model holistik. Okey, PPI ni dia adalah merupakan satu proses yang panjang. Dia bukan sekejap-sekejap je ya. Proses dia tu yang daripada mula tu sampai akhir itulah dia tadi. Dia ada 8 langkah yang kita kena ikut seperti yang kita tengok pada gambar rajah tu ya. Nombor 1 apa dia? Guru mengenal pasti. Proses yang pertama lah, guru mesti mengenal pasti MBK yang boleh diinklusifkan. Okey, yang murid yang kurang upaya teruk dikecualikan. Kalau macam dah multiple sangat tu budak tu, tak payahlah kita nak bagi borang SSKI tu ya. Dan proses yang kedua, guru melengkapkan senarai semak kesediaan inklusif. Yang tu tadilah yang SSKI tadi. Kemudian proses yang ketiga, MBK yang tidak bersedia akan meneruskan PDP PKR ya. MBK dan proses yang seterusnya. Keempat, MBK yang bersedia akan menjalani pentaksiran akademik. Lepas dia dah lepas SSKI tadi, dia akan menjalani pentaksiran akademik. Itu yang kita ambil arus perdana punya kemahiran, kita uji kat dia. Kalau dia MBK, lepas tu proses yang kelima pula, MBK yang kurang bersedia dirujuk pasukan berbagai disiplin tadi lah, MDT ataupun pegawai 3PK tadi. Kemudian seterusnya penetapan kelas inklusi MBK oleh Jawatan Kuasa Pendidikan Khas Sekolah JPKS. Bila kita dah buat proses 1 hingga 5 tu, kita berbincang pula dengan Jawatan Kuasa Pendidikan Khas Sekolah tadi.
Lepas tu barulah kita tentukan dia punya penempatan dia sama ada sesuai, kelas inklusif. Lepas tu nak inklusif separa, nak inklusif separa apa, subjek apa. Kita pilihlah masa proses yang ketujuh tu. Kemudian bila dah selesai, MBK ditempatkan ke kelas aruperdana. Kalau yang inklusif penuh, MBK ditempatkan ke kelas aruperdana. Itulah proses-proses dia. Proses dia bukan sekejap, panjang prosesnya. Jadi kita bagi masa kepada sekolah-sekolah jaringan yang kita dah sebut tadi. Sepanjang bulan September ni kita bagi masa. Jadi untuk menjalankan proses-proses ni nantilah yang kena buat modul rakan sebaya, modul guru, modul ibu bapa sepanjang September ni. Kemudian Oktober nanti barulah kita adakan PLC. Okey. Saya nak tambah sikit. Mungkin cikgu tak nampak proses tu macam mana. Sebab kita dah bermula pada hujung tahun. Kalau kita bermula pada awal tahun, cikgu akan mula menyaring murid pada bulan Februari. Saring sampai proses saringan tu sampai peringkat jaga kuasa pada April. Baru murid akan diinklusif. Jadi inklusif akan bermula pada April. Jadi kalau tahun depan kita mula betul-betul Januari tu jangan buat lagi. Bagi dulu borang, kena pasti bagi borang proses. Bulan April baru kita mula inklusif. Yang itu semua maklumat itu cikgu nanti boleh baca dan dapatkan melalui garis panduan. Saya dapat apa yang saya cakap ni pun melalui garis panduan berdasarkan takui yang mereka buat. Pada kebiasaannya pada April baru sesuai kita tempatkan murid. Okey, itu saja. Bulan 10 tu kita lebih nak tengok kepada apa yang fail nilai kelengkapan fail setakat yang mana kita boleh lah, yang mampu. Fail ni nanti yang pada sekolah jaringan ni akan dibekalkan oleh JPN. Setakat ni yang sekolah JU je yang dapat. Nanti JPN akan bekalkan kepada semua sekolah. Apa dia kena start? PPI ni? Itu yang Fidah kata. Jadi untuk peringkat ini, kalau cikgu belum saring, belum buat SSK, tak pernah buat, boleh berkenalan dulu dengan orang. Kenalan dengan orang, faham orang, cuma kena pasti murid dulu. Kalau cikgu tak nak buat pada masa sekarang, tak apa. Sebab ada kekangan COVID ni kan. Jadi kita bila kawan datang kita beritahu saja. Sebab kekangan ini kami pun baru mendapat penataran. Saya akan bermula pada Januari pada 2021. Untuk peringkat ini saya hanya melengkapkan borang dan juga menjalankan 3 modul tadi. 3 modul. Jadi untuk peringkat itu dulu. Kemudian kita akan bantu supaya kita sama-sama boleh seiring melengkapkan file itu. Setakat ini kalau SK Muhammad Jabar telah melengkapkan modul rakan sebaya, modul ibu bapa hanya pada ibu bapa menikah khas. Rakan sebaya pun dah siap. Cuma pada ibu bapa arus perdana belum. Kita tak sempat nak buat sebab kekangan sebab COVID dulu. Dan proses borang tu lah yang akan diselesaikan. Ada lagi nak tanya? Yang proses-proses tu yang cikgu Abdul Perdana jangan risau sebab yang buat tu semua cikgu Pernikahan yang buat. Yang borang-borang tu semua. Kalau tak ada apa yang apa tu, minta maaf lah atas kekurangan saya. Saya ni tak adalah sehebat Bahidah kalau cakap ni. Okey, saya serahkan semula lah kepada Puan Maizan untuk seterusnya. Kita ada proses ya, bagi dari kan. Sebelum kita orang yang sama kita cuba jawab.
harapan pencapaian yang lebih baik lah. Buat sendiri, buat sendiri. Terima kasih Puan Malina ya. Tadi terima kasih kepada ketiga-tiga TU tadi yang telah taklimat kepada kita, menyebarkan maklumat yang perlu tuan-tuan Pertua, Tuan Guru Besar